Bismillahirrahmanirrahim. Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fi dan amin. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jallani rahimahullah taala, tiada membezakan seorang itu dengan mereka yang mencapai derajat kewalian. Bermakna daripada kalangan para wali Allah yang mencapai derajat kewalian itu di sisi Allah tiada membezakan. Maksudnya Allah tak lihat pada ibadat dan ilmu mereka. Ilmu dah, ibadat dah, Masya Allah. Tetapi yang membezakan antara para wali itu, mereka yang sudah sampai pada Allah SWT, kekuatan dan kebesaran jiwa dalam menghadapi sesuatu lantaran kekuatan akidah tauhid itu. Syariat jangan seperti biasa, tak ada ilmu, belajar, kurang amal, tingkatkan amal. Tetapi ilmu dan amal itu sebagai satu landasan untuk sebagai kenderaan untuk pergi kepada Allah. Tapi dilihat tauhidnya, bagaimana cara dia memandang Allah. Seseorang yang diberi musibah, musibah itu adalah ciptaan Allah. Katakan itu ciptaan Allah. Kalau Allah tak cipta, siapa cipta? Cuma akal ni mengatakan musibah tu negatif. Pada hakikatnya setiap yang baik itu zahirnya baik, pada hakikatnya baik sebab datang daripada Allah. Zahir buruk, hakikatnya baik juga sebab datang daripada Allah. Allah itulah pencipta yang mana mempunyai sifat jamalat, kamalat, mempunyai sifat indah lagi sempurna. Maka penciptaan Allah sempurna, indah. Cuma akal ni nakal. Akal tu nakal. Jadi Allah pun berbahasa dalam Al-Quran pun sesuai dengan akal manusia. Tetapi asalnya kullun min indillah, setiap sesuatu itu datang daripada Allah. Asalnya begitu. Nampak zahir buruk, tetapi apa Allah sebut dalam Al-Quran? Wa asa an taqul syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali apa yang kamu tak suka itu baik bagi kamu. Bukankah musibah itu sering kita dengar ulama-ulama menceritakan, dalam hadis pernah menceritakan bahawa menghapuskan dosa. Kita dosa banyak, baru pegang tasbih tak sempat habis dah terlepas tasbihnya. So istighfar tidur, baiklah Allah beri sakit, sabarlah sakit tu, Allah ampunkan dosa. Baik bukan tak baik. Seseorang yang sabar dengan musibah itu, sabarnya itu menandakan Allah bersama dengannya. Kalau 4 tahun sakit, 4 tahun dia sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dia dengan orang sabar. Ada pun orang solat, belum tentu lagi Allah bersama dia. Kalau dilihat dirinya melakukan solat, penyakit. Semayang tak khusyuk, tapi rasa soleh. Tabung datang depan mata, dibuka ni tudungnya, masukkan RM10, ambil balik RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, tutup balik. Letak 10, tapi sedekahnya RM1. Tapi rasa pemurah. Bangun malam, meskipun memaksa-maksa diri bangun malam, tapi rasa dekat dengan Allah. Ada dia bangun malam dirasakan orang lain tidur, ada dia bersedekah dirasakan orang lain kedekut, ada dia pergi belajar dan dirasakan masyarakat itu jahil. Inilah penyakit orang berilmu dan orang beramal. Kerana apa? Kini zaman kita inilah satu zaman yang mana
manusia berilmu, manusia beramal, tetapi ketandusannya itulah tidak merasai bersama Allah. Feeling inilah yang telah hilang bagi orang berilmu dan orang beramal. Dan muzakarah kita pada malam seperti ini nak tarik balik, cari balik feeling, rasa, pandang yang telah hilang itu, yang mana pada asalnya kita berada dalam alam arwah, alam roh, semua telah menyaksikan Allah, bermusyahadah pada Allah. Apabila disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa kenal dirinya dan saya dah kenal Tuhannya. Kenal diri bukan diri yang zahir, tetapi diri yang batin. Diri zahir lapar cari makan, sakit cari ubat, letih rehat, nak mewah sikit hidup, kerja kuat sikit. Ada pun diri batin yang dimasukkan di sini. Kenal diri batin. Diri batin itulah roh. Roh yang mandu sudah berinteraksi dengan Allah. Apabila ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kau? Bahkan kami saksikan, syahidah, saksikan, musyahadah, tauhid syuhud, memandang pada Allah, pandang Allah. Jadi kita, muzakarah kita ni nak pergi kepada daripada tauhid teori, ilmu, info dalam kitab, yang mana belajar ini sangkutnya ilmu tu di akal memikir, simpan maklumat, dalil. Ini merupakan tauhid teori sahaja, tauhid akli ataupun nazari, tauhid kitabi, tauhid ilmi. Tapi kalau terhenti di sini tauhid ini, tauhid ilmi saja, tauhid teori ini tak mampu lagi untuk mengubah akhlak. Maka kena bawa daripada tauhid teori, info itu pindah kepada tauhid zauqi, rasa bersama Allah, hanya pandang Allah. Kalau di alam arwah semua sudah memandang Allah, bersaksikan Allah Ta'ala, setelah diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari alam arwah ke alam kasar ini, roh berhajatkan sesuatu untuk boleh dilihat, halus-halusnya sampai tak boleh nak dilihat. Maka nak dilihatnya, dia kena pakai sarungnya, dia kena ada jasadnya. Apabila dapat ada roh tu dimasukkan ke dalam jasadnya, maka bergeraklah dia, barulah nampak perwatakan. Maka alam kasar barulah mata boleh melihat objek tersebut bergerak, ketaatannya, kemaksiatan dan sebagainya. Apabila roh masuk saja dalam sarungnya, dalam jasad itu terhijab dari memandang Allah. Apabila barang naik, yang dinampak barang naik, maka hati tertekan, gelisah, kecewa. Imam baca panjang, gelisah dalam sembahyang, gelisah panjang sangat Pak Imam, gelisah. Akhirnya tertekan. Sebab apa? Sebab sudah hilang memandang Allah. Disebabkan manusia ni terus buta memandang Allah, maka Allah azab lagi, seksa lagi. Diberi tak sudah beri. Lupa Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan hati yang mengingati Allah SWT itu hati akan tenang mengingati Allah. Hati akan tenang apabila mengingati Allah. Ingat Allah, hasilnya tenang. Zikir artinya ingat, bukan sebut. Zikir artinya ingat, bermakna bukan sebut. Kalau orang sebut Allah tapi hati dia tak ingat Allah, mana itu bukan zikir. Zikir tu ingat. Kalau orang sebut Allah, belum tentu lagi ingat Allah. Kalau orang diam, belum tentu lagi lupa Allah. Sebab itu dipanggil, ada perjalanan zikir dipanggil zikir ma'iyah. Zikir ma'iyah, ma'ar, bersama. Maknanya mengingati Allah, merasai kebersamaan Allah walaupun mulut diam, atau mulut berbuat dengan orang lain, ataupun mulut tengah makan, ataupun badan tengah bergerak, bekerja dan sebagainya. Tetapi apabila hati merasakan dia digerakkan Allah, diperkehendakkan Allah, diperdengarkan Allah, dipertuturkan Allah, diperhidupkan Allah, diperilmukan Allah, dia hidup bersama Allah. Justru itu orang bertauhid 24 jam beribadat.
diberi bala, sabar dia memandang pada Allah, itu anugerah Allah, berpahala. Tanpa diminta pahala, diberi pahala Allah Ta'ala. Sebab itu kalau konsep berdoa, kalau kita berdoa, jangan menantikan hasil daripada doa. Jangan menantikan hasil daripada doa. Hasil itu hak Allah Ta'ala. Dia nak beri, tak nak beri dah. Hidayah itu tangan Allah. Allah beri, tak nak beri dah. Kita berdoa nak menyatakan penghambaan diri ni miskin, diri ni fakir, berada di depan Allah yang maha kaya, maha kuat. Itu untuk kenal Allah. Kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'raf fa khalaqtu khalqan ya'rifuni. Hadis kursi menyebutkan, sesungguhnya aku inilah pembendaraan yang terpendam lagi tertutup. Aku hendakkan bahawa aku itu dikenali, dan aku ciptakan makhluk itu untuk aku dikenali. Bermakna kalau barang naik untuk kenal Allah. Siapa yang memimpin untuk kenal Allah. Apa yang tertimpa bencana, bala bencana untuk kenal Allah. Nikmat datang untuk kenal Allah, bala datang untuk kenal Allah, ketaatan datang untuk kenal Allah, kemaslahatan datang untuk kenal Allah. Aktiviti hati ini hanya satu saja, pandang Allah. Kalau kita kata ikut sunnah Nabi, baik. Sunnah Nabi ada 4. Sunnah pada zahir, akhlaknya, akhlak zahir. Sunnah pada batin, akhlak batinnya. Sunnah pegangan hati Nabi. Hati Nabi, sunnahnya macam mana? Apa Nabi buat? Macam mana etikot Nabi? Dan keempatnya, sunnah pandangan mata hati Nabi. Sunnah zahir dengan pakaian, semban, jubah, syal, cincin, kain siwak, semayang berjemaah, keluar zakat, puasa siang Ramadan, tunaikan yang fardu, yang sunat, pergi haji umrah. Inilah ibadat zahir, akhlak zahir. Manis muka, berikan salam, hubungkan silaturahim, berikan makan. Ada pun akhlak batin, sabar, redha, tawaduk, ikhlas, zuhud, wara, tak cinta dunia, tak kalut dengan ahwal orang lain, sibuk dengan menangkan Allah. Nampaknya belum melangkah yang ketiga, keempat, kita dah kecundang yang kedua ni. Kopiah atas kepala, selipar hilang, maki orang. Baru belajar kita tauhid, sambil keluar je, mengumpat orang, sambil keluar mengumpat orang, baru lepas belajar tauhid. Aku dah ajak dah kawan aku, tapi dia ni memang jenis tak dapat petunjuk Allah Ta'ala, payah cakap kan. Pula kamu ni datang izin Allah, kehendak Allah, bukan daripada kekuatan sendiri. Rasakan di saat ini kita datang ini anugerah Allah. Hidup kita berada di takdir Allah. Itu je. Para wali, para sufi celik saja mata melihat apa Allah nak lakukan kat diri aku. Fa'alul lima yurid. Dialah maha pembuat daripada apa yang dikehendaki. Celik saja mata hanya melihat takdir Allah. Kalau takdir Allah dalam bentuk nikmat, sabar. Minta maaf. Kalau nikmat Allah, kalau takdir Allah dalam bentuk nikmat, cara kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala, syukur. Hamba, syukurlah. Kalau takdir dalam bentuk bala, cara kita berinteraksi dengan Ta'ala, sabar. Kalau takdir dalam bentuk ketaatan, rasakan itu anugerah Allah. Kalau kita rasa itu anugerah Allah, tidak ada ruang sum'ah, riya, ujub nak menikam masuk dalam jiwa kita ini. Tak ada. Semua nampak anugerah Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku tak ada apa ya Allah, aku dhaif ya Allah, aku miskin ya Allah, Engkau dah terima kasih banyak Allah, kemudian Allah, anugerah Allah. Yang keempatnya, apabila takdir dalam bentuk maksiat dan mungkar, nama manusia ini jatuh juga dalam kemaksiatan dan kemungkaran, segera bertaubat. 4 perkara ini. Kalaulah cara kita bermuamalah dengan Allah Ta'ala, berinteraksi dengan Ta'ala dengan cara demikian,
diberi nikmat dia sabar, diberi bala dia bersyukur, diberi nikmat dia bersyukur, diberi bala dia bersabar, diberi ketaatan dirasakan itu anugerah Allah, terjatuh dalam maksiat dan kemungkaran segera bertaubat, tak mustahil walaupun duduk di tengah kota bandar yang penuh dengan gejala sosial dan sebagainya, akan lahirnya kekasih Allah oleh Allah. Kerana apa? Kerana hati para wali letak di mana ke, tak letak di mana sekalipun, tak kira di hutan, di bandar, di kampung, di desa, di atas langit, bawah bumi, hati hanya berpaut pada Allah saja, hanya pandang Allah. Ketiga, sunnah Nabi yang ketiga itu sunnah pegangan hati. Bagaimana pegangan hati Nabi? Pegangan hati Nabi hanya nafi dan isbat. Menafikan hak makhluk, menetapkan illallah, hanya Allah. Itu saja. Menafikan hak makhluk, tetapkan illallah, hanya Allah. Menafikan haknya ubat boleh menyembuhkan Allah. Menafikan haknya makan minum boleh mengenyang, boleh menghilangkan dahaga, tapi yang menghilangkan dahaga dan kenyang itulah Allah. Dan keempatnya, pegangan, yakni pandangan mata hati. Kemanakah mata hati memandang? Mata hati Nabi memandang ke siapa? Anta berullah ka'annaka tara. Kamu sembah Allah Ta'ala seolah kamu memandangnya. Itulah martabat ihsan. Pandang Allah. Kalau dah pandang Allah, tiada bala itu dikatakan bala. Barang siapa memandang bala itu, barang siapa diberi bala, dia merasa tersiksa dengan bala tersebut, maka itulah kufur. Kufur di sini dengan makna terhijab mata hati daripada memandang Allah. Terus jauh, tambah jauh. Siapa buta di dunia pasti biasa buta di akhirat. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'asyatan dhanka. Bang siapa berpaling dari peringatan aku, daripada peringatan, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, keluh, resah, gelisah, sempit. Ada benda kena belajar dah. Semayang tapi gelisah. Kenapa? Tak puas hati dengan sekolah, tak puas hati dengan itu. Kenapa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan dia pada hari akhirat dalam keadaan buta hati. Barang siapa buta di dunia, pasti besok buta di akhirat. Buta hati. Ya. Minta lindung. Lantaran itu bukan dilihat 2 rakaat, bukan dilihat 200 rakaat, tapi dilihat hatinya manusia itu bersama Allah ke tidak. Kalau 2 rakaat hanya memandang pada Allah, bukan daripada kekuatan diri, tetapi melihat kekuatan dan kehendak Allah Ta'ala, maka 2 rakaat sudah tentu bernilai lebih daripada dunia dan isinya. Bukan bernilai daripada 200 rakaat tadi, lebih bernilai daripada dunia dan isi-isinya. Itulah para wali Allah. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para aulia, para kekasih Allah itu tiada ketakutan pada mereka, dan mereka juga tiada berduka cita. Jadi saya nak fokuskan, mungkin daripada kalangan kita ada yang baru, kita biar tahu subjek kita sedang belajar ini satu subjek tauhid, ilmu tauhid, ilmu akidah, ahli-sunnah wal jamaah, tetapi dalam bentuk pencerahannya bukan tauhid teori, tapi nak mengajak ke tauhid feeling, zauq, syuhud, memandang pada Allah. Daripada tauhid syuhud inilah, tauhid zauqi inilah yang akan menghasilkan sifat-sifat tasawuf. Setelah memandang pada Allah, sabar. Setelah pandang pada Allah, tak ada riak. Kalau tidak, hidup kita amal-amal tapi riak. Kalau ditanya beramal kerana siapa? Kerana Allah. Ikhlas tu kerana Allah. Dia tahu ikhlas tu kerana Allah, tapi macam mana ikhlas? Ikhlas buat kerana Allah, tak ada lain.
Tapi waktu buat macam-macam datang. Kerana apa? Kerana tidak pergi kepada tauhid syuhudi. Zauq tak ada, pandangan Allah tidak. Dengan kata Abdullah kat Nakatarun tak ada. Nak rasa bersama Allah pun tidak. Hanya merasa diri dia saja. 40 tahun merasa diri dengan dirinya. Rupa-rupanya 40 tahun menyembah patung ciptaan diri, namanya anak. Kita nak pergi kepada penghayatan kepada tauhid syuhudi ataupun tauhid zauqi. Inilah tauhid hakiki, tauhid para sufi yang diwarisi daripada para sahabat, yang diwarisi daripada Rasulullah SAW dan para anbiya. Zauq. Kalau masih bicara tentang tauhid teori, tauhid kitabi atau tauhid ilmi ini, manusia masih berteringkah lagi. Nampak Wahabi pun macam nak makan Wahabi. Mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi usul dakwahnya bukan ahli sunnah wal jamaah. Orang kafir yang kita kafirkan dia. Ini bukannya usul ahli sunnah wal jamaah. Usul ahli sunnah wal jamaah dakwah dengan hikmah, dengan manis muka. Tak dengar tak apa. Berma pada ahli Quran mengatakan fa'al anil jahilin, berpaling kamu daripada orang jahil. Dah cakap sepatah dua keluarkan hujah, dah balik tinggalkan dengan berlapang dada. Walaupun dia fahaman berbeza, tetapi masih boleh duduk bergurau senda, ajak minum lah, makan. Manusia ni khilaf dalam fiqh banyak, khilaf dalam fahaman tu banyak, tapi bab bola tak ada khilaf, semua boleh duduk satu stadium. Tauhid terbagi kepada dua secara kasar. Tauhid akli ataupun tauhid kitabi ataupun tauhid syuhudi. Minta maaf, syuhudi pula. Ilmi ataupun nazari. Ini diperolehi dengan pengajian, belajar, tak faham lama-lama faham. Tetapi belum lagi dapat membentuk akhlak, masih lagi panas baran, masih lagi tak sabar. Seseorang yang mengkhatam kitab tasawuf tidak menjamin dia akan bertasawuf. Dia cuma dapat info ilmu tasawuf, tetapi baru belajar bab sabar, turun-turun di tangga masjid selipar hilang. Sudah ke betul lah. Itu mana akhlaknya? Tiba rumah pula isteri pula di marah-marah. Panah, waktu panah, air batu mana? Air batu. Dah tahu kacau air tu pecah air batu, mudah suruh itulah. Awak sabar. Saya bukan tak sabar, tapi awak lambat. Tak sabar itu. Tahu mensyarahkan tentang tauhid usuluddin, kaedahnya, istilahnya, masya-Allah. Tahu wujud inah baqa, kudrat ada ilmu yang sama besar kalam. Tetapi yang diberi musibah, rasakan tekan, tersiksa dengan musibah. Barang siapa merasa musibah itu satu musibah, tekanan itu merupakan musibah yang kedua. Naik lift, terjun daripada tingkat 17 terjun, itu musibah yang ketiga pula. Habis riwayat musibah, tak ada musibah ketiga. Tetapi jika seorang itu diberi musibah, dia anggap bahawa musibah itu sebagai satu ujian dia untuk melepaskan keimanan dia, dia iktiraf sebagai orang mukmin. Itulah ciri orang beriman. Dia anggap itu satu ujian. Yang pertama tadi rasa tertekan, kufur. Yang kedua ni dianggapkan itu satu ujian untuk dia melepasi ujian tersebut, lulus peperiksaan tersebut. Maka itu orang beriman. Tidak diuji mereka orang beriman kan? Dan yang ketiganya, golongan yang diberi musibah tetapi berlazat-lazatan dengan musibah, itulah kekasih Allah. Ditinggalkan isteri, anak tak datang ziarahnya, hidupnya hanya makan apa yang ada, pakai apa yang ada, dicaci keji masyarakat,
Dia berlazat-lazatan dengan suasana tersebut. Kita tak. Sakit hati saya Ustaz. Dia punya mulut tu cukup bisa. Para wali Allah dikelilingi dengan lidah-lidah yang menjadikan hati-hati mereka. Itulah wali Allah. Itu wali Ustaz kata saya. Dah, kalau tak ikut jalan wali, ikut jalan syaitan je kamu. Itu wali Ustaz. Ialah azam lah niat nak ikut jalan para wali, jalan para anbiya. Jangan terus ikut syaitan terus dah. Macam mana yang boleh rasa berlazat-lazatan dengan musibah? Sebab keimanan hanya sekadar iman sahaja, yakin pada Allah, percaya pada Allah tak mencukupi. Dia kena bercinta pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu besarkan kasih pada Allah. Kasih itulah menyempurnakan iman. Bermakna kerana Allah, bukan kerana ganjaran-ganjaran Allah. Syurga itu masih makhluk, pahala itu masih makhluk. Kenapa untuk itu? Dah untuk Allah. Kita niat usolli sunatan usolli fardhu zuhri arba'a rakaat nada makmuman lillahi ta'ala. Niat puasa lillahi ta'ala. Hatta niat mandi haid nifas pun lillahi ta'ala juga. Tak pun ditukarkan niat sahaja kesemua fardhu isya' 4 rakaat mengenai kiblat tunai kerana syurga firdaus. Tidak disebut begitu. Untuk Allah. Bagaimana orang yang buat hanya untuk Allah saja, dia akan terus buat untuk Allah. Tetapi orang yang buat amalan untuk sesuatu ganjaran, kalau tak dapat ganjaran itu, tak dizahirkan ganjaran tersebut permintaannya, maka dia akan tiba masuk bosan, malah komplain pula. Komplain kepada Allah Ta'ala. Sembahyang duha, dah buat sembahyang duha untuk Allah. Bukan nak cari rezeki, tidak. Kita sekarang ni amalan kita bisnes dengan Allah, jual beli. Aku buat, oh, balik. Itu kita perangai kita. Baca surah Waqiah nak dikaya. 4 tahun baca surah Waqiah tak kaya-kaya. Jumpa ustaz, ada tak amalan lebih piau daripada Waqiah? Kenapa nak ubah? Kalau buat kerana Allah, dapat tak dapat terus bersama Allah. Baca surah Waqiah kerana Allah. Kalau dah buat kerana Allah, pasti-pastinya Allah beri. Tak perlu nak fokus pada ganjaran kita, tidak. Fokus pada Allah saja. Pasti Allah beri. Itulah para sufi mengatakan, ahli hakikah mengatakan, ada syurga yang tiada perhiasan. Ada syurga yang banyak perhiasannya. Syurga yang banyak perhiasan itu ialah syurga yang sedia maklum besok di akhirat. Berbagai-bagai perhiasan, makanan enak-enak yang bidadari ini. Tapi syurga yang tiada perhiasan itu ialah di sini tempatnya. Yang hanya ada dalam syurga itu Allah. Itulah syurga ma'rifatullah, mengenal Allah. Tak lagi dah. Asyik dengan Allah saja. Diberi balak, tak terasa balak. Sebab apa? Cinta bersama Allah. Asyiknya itu, cinta dengan Allah tu melupakan segala kepahitan hidup. Orang sedang bercinta, hari-hari bertemu, tak bosan. Kan kita ni baru, kita bukan kodim, tapi baru. Hari-hari, setiap saat baru. Setahun itu merupakan himpunan daripada tempoh masa, daripada bulan-bulan. Bulan-bulan itu ada himpunan dari masa minggu. Minggu itu daripada himpunan masa hari. Hari itu dah himpunan daripada jam. Jam itu daripada himpunan minit. Minit itu adalah merupakan himpunan daripada saat. Sesaat yang telah berlalu sudah tiada. Sesaat yang akan sampai belum tentu ada. Bermakna hidup kita hanya sesaat. Sesaat, baru, sesaat. Benda kalau baru, sentiasa semangat tak? Semangat.
Sebab tu orang bercinta ni hari-hari bertemu, tak jemu. Besok jumpa lagi, besok walaupun dah tak ada pun kena pau dengan kekasih dia, terus semangat baru. Satu ketika kekasih lelaki lihat perempuan tu cantik, awak ni gatal betul ni, cantik cara awak ni, apa saya dia, oh sedapnya, cuba kuat sikit lah, sedapnya lah, perlahan sangat, sakit. Balik buka baju berat warna biru, mengelupas lagi. Tapi kenapa sebut sedap ya? Sebab cinta itu tak pernah rasa sakit. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Orang cinta dengan Allah Ta'ala tak pernah rasa musibah itu sakit. GST tak sakit, tenang terus. TPPA tak sakit, tenang terus. Sebenarnya itu cara Allah berinteraksi dengan kita. Kita kan sombong dengan Allah Ta'ala, kita kan terkabur dengan Allah Ta'ala. Nabi ajar adab makan, makanan jatuh ambil angkat makan balik. Sebab sunnahnya pakai seprah. Nah, jatuh makanan ambil balik. Kalau makan tangan kita ini ada minyak, ada nasi sebagainya, ambil tangan kiri, letak tapak tangan kanan, sunnahnya begitu. Kita nasi yang dah jatuh tak dikutip, atas pinggan kita buang. Allah masuk rezeki daripada luar masuk ke dalam rumah, kita keluarkan balik rezeki. Betapa sombongnya kita dengan Allah Ta'ala. Baiklah, sekarang Allah berinteraksi dengan kita, dikurangkan berkat, barang sedikit, harga naik. Tak bertobat lagi rupanya. Allah tak kenal aku lagi. Baik GST pula, baik TPPA pula, lepas ni tunggu. Nak lawan lagi Allah Ta'ala? Kembali bertobat kepada Allah. Kata Hasan Basri rahimahullah ta'ala, umat ini, umat akhir zaman ini, kalau membanyakkan dua perkara, banyak istighfar, banyak selawat, Allah akan angkat balik balak-balak itu semua. Kembali bertobat. Dalam fadhil amal yang sedang dibaca oleh jemaah tabligh pun menyebut di situ, kalau kamu meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, nantikan pemerintah zalim menindas kamu. Kita ada negara sekarang, orang lain nak ambil negara kita. Allah, tobat balik, betulkan tauhid. Kepada tauhid yang nak bicarakan di sini adalah tauhid syuhudi, ataupun panggil tauhid zauqi. Zauq, syuhud pandang, zauq rasa. Sekarang kita semayang tak rasa bersama Allah, kita rasa bersama diri kita. Walaupun semayang tak khusyuk, tapi rasa soleh. Inilah penyakit-penyakit kita. Tertimpa pada orang berilmu, tertimpa pada orang yang beramal. Bermakna ketandusan orang berilmu dan beramal adalah ketandusannya tidak merasai bersama Allah. Benda ni boleh diusahakan, usaha ikhtiar. Sungguh pun kita kata usaha ikhtiar itu ada dalam istilah di ketauhidan itu. Perkataan ikhtiar, perkataan usaha, sebab musabab, ini satu istilah untuk menenangkan akal semata-mata. Ikhtiar, usaha, sebab musabab, untuk apa? Tenangkan akal. Sebab akal ni dia yang boleh terima lah. Tetapi pada hakikatnya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhan engkau lah yang menciptakan sesuatu dan memilihkan untuk kamu. Allah pilihkan untuk kita, Allah yang cipta kita. Itulah pada pandangan hakikat sebenarnya. Asalnya apa? Kullum min indillah, setiap sesuatu daripada Allah. Dah itu selesai masalah. Seperti orang sufi bicara hati pendek cukup, sebab dia kenal Allah dengan hati. Tetapi orang zahir, orang fiqh, orang hadis cuba kenal Allah melalui akal dia, penat, getih, terlalu banyak soalan. Tapi kenal Allah dengan feeling, rasa dah tenang begitu saja, tidak huruf, tidak bersuara.
komplain banyak, tak protes banyak, ada kesenya tu jaga beradab dengan Allah. Buka balik kitab Al-Hidayah Imam Ghazali rahimahullah taala, di situ ada menerangkan tentang adab dengan Allah, adab dengan guru, adab murid, adab sebagainya. Jadi bicara kita di sini tauhid syuhudiyah berdauki, maka tauhid inilah yang menghasilkan kasih sayang. Tauhid ini yang menghasilkan kasih sayang ini dah. Hatta melihat si kafir, Nabi pun, si kafir pun tak dipanggil kafir. Kita orang waktu keluar masjid dah kata kafir. Sekarang kau tak sabar faham, bukan dikafirkan lagi, dibunuh terus, dibunuh terus. Dari tauhid syuhudilah yang mencabut duri-duri kesyirikan itu. Maka baru pandang kasih sayang, pandang kemaksiat, pandang pemungkar, orang yang melakukan kejahatan, tapi pandang kasih sayang. Dia sudah beragam takdirnya, aku beragam takdir aku. Itu saja bezanya. Dia beragam takdirnya, kita beragam takdir kita. Hari ini, untuk esok belum tentu lagi. Mungkin takdirnya di penghujung hayatnya dia beragam takdir kita. Kita pula mungkin berada di situasi dia. Allah Akbar bersawab. Pandanglah kasih sayang, ya Allah, apa yang kau telah beri pada aku, ya Allah, kau berikan juga pada dia. Orang yang melakukan maksiat, orang kafir, munafik, fasik, para sufi memandang bahawa pada diri mereka itu Allah terjadikan sifat jabbar, qahar. Dia digagahi, dia diperkenakan, hingga tak mampu bertobat, hingga tak mampu mencari iman dan hidayah. Ini pandangan sufi. Justru itu orang sufi pun bertawassul, ya Allah, atas nama muqahhar, ya Allah, kau beri petunjuk pada orang itu. Itulah sufi. Ini dah hanya mendakwah sunnah wal jamaah, tetapi kalau Wahabi itu diwahabikan, Syiah itu disyiahkan terus, kafir tak tutup pintu terus. Allah hanya mendakwah sunnah wal jamaah, tetapi manhajnya bukan sunnah wal jamaah. Kalau tak ada kasih sayang, bukan sunnah wal jamaah, itu dakwaan sahaja. Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah taala, mereka ini semuanya mencapai tauhid tauqi syuhudi. Tetapi pada zaman mereka itu, apabila ada orang banyak bertanya, banyak pertanyaan orang awam ini, maka terpaksalah mereka menceritakan tentang tauhid yang asalnya zauq yang mereka miliki itu nak dikeluarkan. Apakah istilah perkataan yang sesuai agar akal-akal ini boleh terima? Fikir ni. Maka wujudlah perkataan-perkataan istilah tauhid. Nama tauhid, ilmu tauhid pun berbagai-bagai. Ilmu sifat 20, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ilmu usuluddin, ilmu kalam, dan berbagai-bagai nama. Nama pun dah banyak dah. Tapi semuanya hakikatnya ada Allah. Apabila kita ada sifat 20, sifat siapa bicaranya? Sifat Allah. Kita tidak bersifat. Maka hatinya memandang Allah hanya melihat sifat Allah, tidak ada pada sifat diri dia, tak ada. Nampak gerak, kuasa Allah. Pergi ke masjid, kehendak Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, Allah nak jadikan dia baik. Kehendak Allah tu. Barang siapa Allah menghendaki dia jadi baik, bermakna kita buat baik, Allah yang beri baik sebab Allah yang maha baik. Kalau kita buat baik, terasa baik, maka itulah paling tak baik. Amal baik itu baik, merasa baik itu tak baik. Sebab tak baik itulah ibunya segala tak baik. Siapa pun yang perangai itu, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Itulah iblis. Iblis, jahat-jahat iblis pun Rasulullah SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmat untuk seluruh alam. Apabila berdialog dia dengan iblis, penghujung cerita yang kisahnya satu ketika Allah telah perintahkan satu malaikat pergi jumpa dengan iblis, pergi
mengadu cerita pada Rasulullah SAW. Jumpa Muhammad, ceritakan bagaimana cara kamu menggoda anak Adam. Cerita dia panjang. Ibn Arabi menyebutkan dalam kitab beliau. Maka penghujung ceritanya, Nabi boleh mempelawa Iblis. Wahai Iblis, nak tak kau bertaubat? Dengan Iblis Nabi berentaksi, Allah, indahnya, cukup indah akhlak Nabi. Dengan Iblis tu pun Nabi pelawa, nak tak kau bertaubat? Aku jamin kau masuk syurga. Apa kata Iblis? Tulisan sudah tertulis, dakwat sudah kering. Tahu dia, kalau dah tertulis tetapi dakwat masih ada lagi, mungkin penghujung cerita boleh tulis lagi. Akhirnya Iblis masuk syurga. Tapi tak, Iblis kata dakwat dah kering. Tapi Nabi mempelawa pun, nak tak? Aku jamin. Kita tidak berselisih, kunut tak kunut je, dah kafir terus. Seorang ulama ditanya dalam majlisnya, Tuan, apa hukum baca kunut? Kadang-kadang manusia ada tanya dia tak tahu, ada kali tanya nak tikam orang lain. Itu masalah tu, penyakit juga tu. Syekh, apa hukum baca kunut? Kata Syekh ni, barang siapa membaca kunut dalam solat subuhnya, dia akan mempunyai pahala daripada bacaan tersebut. Barang siapa meninggalkannya, solatnya telah pun sempurna. Jawapan itu menenangkan semua pihak. Kita dah terus nampak orang gerak-gerak jari pun risau. Kenapa sibuk risaukan jari orang bergerak? Fikirkan Allah lah, pandang Allah lah, pandang jari bergerak. Masih solat, walaupun bergerak, masih solat lagi. Banyak lagi luar, saya tak solat-solat lagi. Enggak. Mengganggu Ustaz. Yelah, sebab kamu sibuk tengok dia, tengok Allah lah, pandang Allah. Orang sufi tak sibuk menyalahkan orang. Pernah dapat satu perhimpunan, bertemulah ulama-ulama Syam di Makkah. Lalu bertemu dengan ulama Syam, ulama besar. Yalah, musim haji orang ramai datang dia, waktu itulah nak kenal. Kalau duduk negara sendiri, payah nak jalan-jalan nak tengok orang. Masing-masing mengenalkan diri. Saya Syekh Fulan bin Fulan. Saya punya bidang sekian-sekian. Saya ada madrasah sekian-sekian. Bangun lama ni pula. Saya bidang saya bagian hadis. Saya ada madrasah. Saya bidang. Saya bidang saya bidang. Berdiri ulama sufi. Ana harisul kalb. Aku ini penjaga anjing. Wa ana kalb, dan akulah anjingnya. Ulama terkejut. Syekh, apa maksud kau anjing tu? Anjing itulah nafsu aku. Akulah penjaga nafsu aku. Dan akulah anjingnya. Gitu. Lain macam dia, cara ta'aruf dia. Sebab apa? Tak sibuk menyalahkan orang, tak pandang orang lain, hanya pandang Allah. Jadi tauhid inilah yang menghasilkan kasih sayang. Barulah tercabutlah duri-duri kesyirikan itu. Riya, sum'ah, takabur, ujub sebagai sum'ah. Baru terkeluar. Adapun lawan daripada tauhid itu, mengisahkan Allah, tunggalkan Allah, lawannya syirik. Tauhid lawannya syirik. Maka syirik inilah yang akan menghasilkan perpecahan, retakan, perbalahan. Sebab syirik. Sebanyak mana peratus syirik dalam diri seseorang itu, sebanyak itulah kebenciannya, perbalahannya, khilafnya terlalu banyak. Sebab itu saudara kita itu, kalau dikaji, akhirnya mereka ni sama dengan Qadariyah, sama dengan Mu'tazilah. Kuatkan. Sebab itu tak berperang dia, tak bergaduh je, tak betul, ini tak kena, tak betul, tak kena. Sebab ini lah. Sebab apa? Ditelik, dicari rupa-rupanya fahaman mereka
jatuh pada Mu'tazilah dan Qadariyah. Ada syirik. Sekarang ni bukan saja mengata, memfitnah, sekarang orang sangat berpuluhan. Bermakna peratus kapasiti dia syirik itu makin lama makin meningkat. Sampai kena ajak balik berkasih sayang, seolah-olah macam tak ada pintu lagi dah. Ini masalah kita sekarang. Jadi kita harapkan kita orang belajar ini kembali kepada manhaj, bukan saja mendakwa ataupun berpersatuan ataupun berlogokan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi biarlah hati kita, jalan kita, manhaj kita, uslub berdakwah kita pun sama dengan tuntutan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mungkin tuan-tuan akan bertanya, bagaimana nak dapatkan jalan ini? Bermakna kita masih lagi dalam halaqah ilmu. Kalau halaqah ilmu ini masih lagi dalam duduk dalam keadaan ilmi, topik ilmi, bicara saja. Seseorang yang tidak mewarisi, dia tidak akan dapat memberi waris tersebut. Dia tidak ada pusaka, macam mana mempusakakan? Sebab itu kita mengambil ilmu daripada guru-guru yang mempunyai sanad kerohanian sampai Rasulullah SAW. Kerana Nabi lah sebagai lautannya, bahrul anwarnya, lautan cahaya rohani itu. Maka akan berlakulah energi spiritual transfer melimpah dalam halaqah dalam majlis. Kerana apa? Kerana ada sanad rohani berantai-rantai daripada guru-guru sampai Rasulullah SAW. Sebab itu antara agama itu, dalam agama itu antaranya ialah amalan tarekat, bertarekat. Tarekat itu jalan ke mana? Jalan kepada Allah. Maka tuan-tuan kena cari murabbi. Seseorang yang hidup tanpa berguru bagaikan kambing tanpa penggembala. Kambing ni nak buat apa pun buatlah, nak makan apa pun makanlah. Tak kira tuan punya kebun ke, orang lain punya kebun ke, ustaz punya kebun pun dia makan, dia tak faham bahasa. Tentang guru itu secara kasarnya terbagi kepada 3. Syekh Futuh, Syekh Tabarruk, Syekh Futuh, murabbi ataupun dipanggil mursyid secara kasar. Syekh Tabarruk ini tuan-tuan belajarlah dengan ustaz pun, selain mandi Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab sesuai mazhab pertama kita, mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan tambah lagi ilmu, tambahlah dengan mazhab mana pun. Ada pun amalan tuan-tuan amal Syafi'i sesuai mazhab kita. Ambil berkat, tabarruk perkataan, belajar Ustaz A, berkat, belajar Ustaz B, berkat, belajarlah. Saya lihat riwayatnya, bidotannya ulama-ulama, guru tauhidnya 10, guru nahunya 10, sanad hadisnya daripada syekhnya ada, syekhnya daripada ulama India ada, ulama Syam ada, ulama Yaman. Allah, belajar kitab ini, sanad dia tu berpuluh-puluh ulama, ratus dia punya sanad itu, pengambilan guru dia tu, dia belajar guru ulama banyak. Ambil berkat. Futuh ni seorang syekh, guru, dia bagaikan ada kunci. Belajar tak lama, kitab pun tak banyak habis, khidmat lebih kurang sikit, tiba-tiba bagaikan pintu hati kita dibuka oleh beliau. Belajar sikit, faham banyak.
Misal satu, dia dapat tambahkan lagi pemahaman dia sampai 10 misal, 10 misal lagi. Dulu nampak benar, tapi nampak cerdik sekarang ni. Dulu nampak tak pikat mana, tapi nampak okey sekarang ni. Terbuka. Dulu hafaz sampai depan mata, ngeling-ngeling kepala, teringat. Itu. Tapi sekarang ni berlalu saja baca teringat. Baru khatam 2 kitab, tapi fahamnya 20 kitab. Boleh baca terus. Guru pun ambil berkat dia, baca matan, syarah tak. Tapi dia mengajar orang, dia boleh syarahkan pula. Itu futuh. Tetapi amaran pertutuan, jangan berangan-angankan nak futuh seperti ini. Dah malas, katakan malas belajar, tu je. Orang yang berpenyakit, dia dah malas belajar, dia juga akan berkatnya, insyaAllah futuh, insyaAllah futuh. Pegang kitab tidak, menanda pun tidak, kesungguhan tak ada. InsyaAllah ambil berkat. Belajar tidak, kerja pergi maulid je. Cintai Rasul, kena Rasul itu, dia pusing-pusing itu je. Kitab tak usung pun kitab. Ada masa-masa musim maulid yang bermusim, musimnya pergilah. Waktu-waktu lain, usung kitab, belajar terus. Minta nasihat guru, saya nak mulakan belajar macam mana. Nak, tiba-tiba dia baru baca Iqra 2, nak pergi belajar Terengganu. Pergi belajar, ambil Nahu dan Sharaf tu, belajar untuk fahamkan Al-Quran. Niat belajar Nahu, belajar Sharaf, belajar bahasa Arab, nak faham Al-Quran, bukan nak cakap bahasa Arab. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang beriman, orang bertakwa. Quran bukan saja sekadar membaca dengan tajwid, makhraj dan sifatnya, tetapi baca dengan tadabbur, dengan feeling. Dan hanya orang menguasai ilmu Nahu dan Sharaf lah yang merasai tadabbur tersebut sedalam-dalamnya. Allah wal malaikah, Allah dan malaikat itu berselawat, simple je. Tetapi perkataan inna itu serta orang baca Quran pun dengan harfu taukid yang menunjukkan satu unsur tekanan situ. Baca Quran tu inna Allah wa malaikah, baca pun tekan, nak menandakan di situ ada tekanan di situ. Sesungguhnya abang dah bersungguh-sungguh, bawa ada zauk kita. Kalau karuma mulia, kalau karrama itu dah menunjukkan ada unsur-unsur lebih-lebih lagi. Jamil, cantik. Kalau ajmal dah menunjukkan unsur-unsur lebih, melampau lagi. Mubalaghah, antara unsur-unsur lebih, sangat cantik. Innaka la'ala khulqin 'azim, duduk atas wazn fa'ilun, 'azimun. Ada unsur-unsur melampau tu. Engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang cukup agung, tinggi. Di situ kita dah feeling dengan Allah Akbar. Perkataan bahasa Arab pada sebut atas wazn fa'al, jabbar, qahhar, fa'alun lima yurid. Amat pembuat, dialah perkasa, amat jabbar, amat menggagahi. Di situ dah tunduk hati kita melihat kedhuafan dan kelemahan diri ini dengan perkataan Allah Qahhar. Sibuk belajar Quran, bagus. Nahu, Sharaf, tenggelamkan tafsir. Mau saya tak pakai tafsir. Minta kitab Bukhari Muslim, terbagi ni dah. Belajar tu buka, ni terjemahan saja. Belajar bid'ah dan kita buat. Jadi begitu. Belajar tafsir dulu. Belajar Nahu, Sharaf dulu. Dan baru pergi tafsir, hadis sebagainya, dia cantik. Kalau sekadar ambil berkat, boleh ambil berkat, tak ada masalah ambil berkat. Futuh, tetapi jangan terlampau berangan-angan tinggi sangat sampai membawa pada bermalasan untuk belajar. Belajar sungguh-sungguh, belajar. Itu tunggulah Allah beri, jumpa. Yang saya maksudkan guru ini, yang bicara kita, guru rohani. Ini dia guru rohani, mursyid ini. Itulah bapa roh ni kita. Guru roh. Kalau ditanya manakah lebih tinggi kedudukannya, ibu bapa dengan guru?
Guru lebih tinggi kedudukannya daripada ibu bapa. Walaupun bapa tu, ibu tu mengandungkan kita, bapa menjaga kita. Kenapa? Kerana ibu bapa itu dia menunaikan hajat-hajat duniawiyah saja. Makan, minum, cari berpakaian. Kalau butang tak kena, betulkan butang. Kalau zip, dizipkan. Slipper tertukar, ditukarkan. Ajar tu. Tetapi guru menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat sampai bertemu dengan Allah. Maka murabbi ni dia akan pimpin. Hakikat murabbi itulah dia bawa pada Allah, bukan bawa pada dirinya. Antara penyakit yang wujud di zaman ini dilihat, ada yang membawa mereka itu, anak-anak muridnya kepada dirinya sendiri. Itu tak benar, bukan murabbi. Bukan murabbi. Dan banyak yang mendakwa diri murabbi. Hatta guru silat pun dia menganggap dia itu murabbi. Rupanya di mentalaah kita tasawuf, kita murabbi yang mursyid, ciri-ciri mursyid, kemudian dia mengangkat diri sendiri sebagai mursyid. Dan ada juga mendapat perkhabaran daripada alam ghaib dalam mimpi, mengangkat diri sebagai mursyid. Dengan mendakwa sudah mendapat izin daripada Nabi Al-Khidir, mendapat daripada izin daripada Syekh Abdul Qadir dan sebagainya. Ini satu pendakwaan. Tertipu dalam alam kerohanian. Hati-hati. Hati-hati. Mimpi, kasyaf, ilham itu sebagai satu panduan, tetapi bukan satu ketetapan. Itu rahsia hamba dengan Allah, cukup. Tetapi kita boleh buat keputusan atas dasar mimpi. Murabbi, mursyid inilah ciri-cirinya 4. Kalau tidak ada 4 ni, jangan ambil murabbi, jangan jadikan dia murabbi. Pertamanya, dia itu beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Bermakna kehidupannya berlandaskan syariat, tak lari daripada syariat Quran dan Sunnah. Bermakna masih solat lagi lah. Solat lagi, puasa. Ni solat pun tak, tapi kita dia katanya murabbi, tapi solat tidak. Pelik tu. Kedua, dia tu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Aswaja lah kata ringkasnya. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah bermakna tidak ada yang dipanggil murabbi itu kalau tidak ada Ahlussunnah wal Jamaah. Bermakna pihak lain tak ada dalam murabbi itu. Tak berjalan. Dan ketiganya, dia mendapat tarbiyah, tarbiyah daripada guru, mursyid tersebut. Dia memang duduk buat tarbiyah. Bagaimana seorang itu mau tarbiyah orang lain, sedangkan waktu dia belajar dulu pun, waktu dia duduk bawah guru pun, dia tak duduk dalam tarbiyah guru. Macam mana tarbiyah orang lain? Orang yang tak terima tarbiyah guru tak layak terima murid. Tak boleh terima murid. Jangan terima murid. Dan jangan mengaku murabbi. Kalau menang pertandingan dengan murabbi, itu nama pertandingan saja, tapi bukan murabbi. Memang duduk bawah guru, mulazamah, mulazamah dia dengan guru dia. Di situ berlakunya sohbah. Apabila kita sebut tasawuf, intipati tasawuf itu ialah 3: zikir, ingat, mujahadah, dan suhbah. Ada zikir, mujahadah dan suhbah. Zikir tak kira guru beri amalan, ratib ke, hizib ke, zikir nafi isbal ke, tak kira. Yang penting nak menghubungkan hamba dengan Allah. Ingat, poin ini ingat. Mujahadah ini sesuatu yang berlawanan dengan nafsu. Nafsu nak makan, kita kurang makan. Nafsu nak tidur, kita bangun malam. Nafsu cakap banyak, baca Quran. Adapun suhbah, berteman, waktu ma'a shalihin, akan bersama orang siddiq, dengan murabbi, guru yang siddiq dengan Allah Ta'ala. Dalam suhbah ada khidmat.
Satu. Dalam sohbah ada tazkiyah, penyucian dalam. Dalam sohbah ada tarbiyah, didikan rohani, didikan akhlak. Kalau dalam sohbah tu duduk dengan guru tapi dia tak terima tarbiyah guru, dia tak terima tazkiyah guru, dia tak terima, dia tak berkhidmat dengan guru. Sebenarnya kunci seorang itu bertarekat, kuncinya dia mencintai gurunya. Itulah kuncinya. Kuncinya seorang itu untuk sampai murid, untuk sampai pada Allah, kuncinya mencintai guru dia. Apabila murid itu diberikan amanah berzikir, dia tak dapat mampu habiskan zikirnya, maka peluang untuk dia hanya satu lagi: berkhidmatlah dengan guru sehabis-habisan setelah dia tidak menunaikan zikir yang telah diamanahkan. Orang kita senyap, zikir sebut Allah, zikir senyap-senyap, belum sampai dia senyap, zikir sebut dulu dah. Sebab itu kita dengan guru jangan minta-minta. Kalau guru beri, ambil tanggungjawab. Ini minta-minta lagi, yang dah diberi tak buat, dia minta lagi. Jangan. Tunggu nanti syaratnya sampai-sampai. Kalau dengan zikir itu ada, zikir itu untuk menumbangkan syaitan, mujahadah untuk menumbangkan nafsu, ada bersuhbah untuk menumbangkan keakuan diri. Kalau tak mampu khidmat dengan guru, takkan tertumbang keakuan diri itu. Suhbah dengan guru. Kadang-kadang yang lama duduk belajar dengan guru tersebut 7 tahun, 8 tahun, jumpa dia budak baru, itu dah dia. Guru tahu perangai anak muridnya. Ini ada guru, ada murid. Barang siapa mengatakan dia cinta pada guru, hendaklah juga dia mengasihi, mencintai anak murid gurunya. Barang siapa tidak menghormati, tidak mengasihi anak murid guru tersebut, murid-murid guru itu, maka cinta dan didakwakan itu satu pendustaan. Itu ada. Mana mungkin ada satu bumbung, satu masjid, satu guru, tapi murid tidak bertegur ni? Mana mungkin? Itu bukan murid. Mana mungkin seorang murid hendak cinta kepada syekh dia, tetapi dalam masa sama dia bermusuh dengan murid lain? Maka itu penciptaan dan satu pendustaan. Sohbah. Seorang syekh datang muridnya, murid tua lah, murid yang ada pangkat besar di Mesir, mengadu beritahu pada syekh dia, "Syekh, izinkan saya beruzlah, berkhalwat di bawah bimbingan syekh." Tentang khalwat ni, kalau guru suruh, kenalah masuk khalwat, beruzlah. Kalau guru tak suruh, tak boleh. Ada kali diminta tak beri, ada kali tak minta diberi, disuruh. Bergantung pada murid seseorang itu. Dia dalam tarbiyah guru ni, dia bukan macam askar, kena berbaring ramai diri, pamping, berlari, lompat. Tidak. Setiap manusia itu berbeza tarbiyahnya guru. Murid lama, murid baru lain. Murid ada dua, murid khusus, murid am. Murid am ni datang belajar, cium tangan balik, datang belajar, cium tangan balik, itu je. Ambil berkat, alhamdulillah. Itu murid am. Murid am ni guru masih tolong bukakan 5 untuk dia. Dia jumpa makan mesin. Senyap, apa khabar? Anak isteri baik tak? Oh, dia ngambil itu anak-anak lagi sekolah tu semua. Masya-Allah. Itu murid am. Guru bawa cari muamalah begitu. Akhlaknya mana, insya-Allah. Sampai kita masya-Allah. Jumpa pula, "Syekh, saya nak baik dengan Syekh." "Buat apa banyak?" "Ya, saya nak jadi
Bila orang kata bai'ah, saya pun bai'ah juga lah, saya tak tahu tu. Tak apalah, nanti dulu lah. Besok minta lagi. Nak bai'ahnya, baiklah. Setelah bai'ah, salah dia marah, tak salah pun kena marah juga. Syekh dah berubah lah selain bodoh, macam wali sekarang ni, macam syaitan. Terbiah murid am dengan murid khas berbeza. Syekh Rahimuddin rahimahullah ta'ala, Syekh Rahimuddin hafizullah ta'ala, beliau ada dua guru dia. Dua-dua ni pemurah. Beri sampai pemurah. Jumpa orang beri, orang murid tak semua beri. Guru kedua pun pemurah juga, tetapi ambil duit murid. Hantar duit. Kadang-kadang itu sok murah, tapi guna duit murid. Saya dulu ditarik Terengganu, seorang wali majzub ni, Habib Mula. Saya duduk luar. Duduk luar ni, kita bebas sikit lah. Nak puluh kili. Setiap minggu mesti jarang. Tapi dia ahwal wali. Minta duit tu orang. Kena kawan saya berasal dia bukan minta real Jermani. Real Jermani zaman saya dulu 1000 real Jermani bersama dengan 20 ringgit Indonesia. Kena budak Australia, dia tak minta rial, dia minta apa? Minta dolar, minta dolar USD. Habib, maaf. Jumpa dia minta pilih surat dia kerja dia. Kita baca tak boleh baca. Kamu pergi serahkan seorang perempuan kat Indonesia. Allah, bila cerahkan kita. Ni ahwal wali Allah. Jadi kalau guru tu minta duit, hantar dia duit tak? Mana? Mana? Tu ahwal guru, jangan pertikaikan. Mana lebih baik? Guru minta duit kita daripada orang, kita dapat pahala, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala dengan terbiah dia. Daripada kita balik ke pengajian, mungkin duit kita kumpul tu kita beli extra kan. Jadi si ambil duit kita beri pada orang. Pernah satu ketika pada zaman Anak Maula, dia waktu muda-mudanya, dia duduk kat belakang masjid, di bentang syah. Orang lalu depan dia, orang super respect dia, orang pun beri. Dah cukup, jalan. Orang tele ikut kurikulum belakang, dia ketuk rumah fakir miskin, diberikan duit tersebut. Bermakna dia telah membantu untuk duit kita ditasarrufkan kepada benda yang lawa dan lain yang tidak berfaedah. Itu ahwal guru. Sebab itu orang kalau berguru dengan murabbinya itu, apa sahaja perbuatan guru itu terbiah nama dia. Kaedah sufi mengatakan salah guru itu lebih baik daripada betulnya murid. Faham? Salah guru itu lebih baik daripada betulnya murid. Guru mungkin salah sebab guru itu bukan maksum. Dia mungkin boleh salah, ya memang boleh salah, dia bukan Nabi. Tetapi itu lebih baik daripada murid mengatakan itu betul. Sebab apa? Merasa lebih baik lebih betul itu kan iblis, bukan murid itu. Itu iblis. Merasa dia lebih baik daripada guru dia. Pendapat dia betul. Itu iblis, bukan murid. Guru mentadbir anak murid berbagai-bagai cara mengikut hal ahwal masing-masing. Saya 2 minggu lepas pergi ke Sabah dengan Syekh Rahimuddin. Waktu nak tiba airport tu, saya duduk depan, dia dengan zaujahnya, isteri duduk belakang. Jadi kita nak impit, airport kan tak boleh lama-lama, nanti datanglah awal nyamannya. Budak yang bawa kita, saya duduk dah kiri.
Depan ni ada orang berbual, dia turun beg dia, ingat-ingat jalan, dia berbual lagi. Jadi saya pun tekan lah, teng-teng, slow tekan. Sabarlah. Terus, ingat sampai sekarang. Sabarlah, tu je kita kata. Kita pun langsung menyesal. Itu lembut kan, sabarlah. Bodoh kan? Macam mana? Nak tinggalkan guru ke tidak? Setelah bai'at, serahkan zahir batin. Duduk dalam acuannya. Baru betul. Boleh diterbiak. Buang keluar sifat-sifat mazmumah itu ke akun diri. Jadi, murid yang ada gurunya, yang murid-murid pangkat besar, dah dia orang tua lah. Syekh, saya nak minta uzlah. Kamu tak payah beruzlah, tak perlu berselawat. Jadi guru dah kata begitu, agak-agak kita macam mana? Tak sangka aku salah. Tiba satu ketika anak murid tua ini, dia pangkat besar dalam kerajaan. Dia panggil syekhnya datang dalam satu majlis. Wali terurus anaknya. Kemudian datang syekh dengan anak murid yang lain gitu, dia panggil, "Antam di sini." Ya syekh. "Nak tak aku doakan engkau supaya Allah bukakan pintu hati engkau ni, Allah berikan penamat makrifat hakikat sebagaimana ilmu ni. Nak tak aku doakan untuk engkau khusus untuk engkau? Nak tak?" "Nak syekh, nak." "Baik, kalau betul nak, kau nampak tak budak ni curah air tu? Nampak? Nampak? Baik, kau suruh dia duduk, kau pergi curah air." "Syekh, tak boleh syekh." Baru tahu nafsu tu duduk kat mana. Kalau kita pangkat besar, nak suruh beruzlah dengan kecil boleh-boleh sangat. Anak dah besar, kuli banyak, orang diuruskan bisnes kita. Tetapi rupanya nak tuang air kat tetamu-tetamu duduk ramai-ramainya, tak boleh buat. Nafsu. Sampai guru menjamin dia tu tak boleh buat. Bermakna belum lagi murid. Siapa yang fanakkan kehendak dirinya di dalam kehendak gurunya, yang mana guru tersebut pun telah memfanakkan, telah membinasakan kehendak dirinya di dalam kehendak Allah Ta'ala, sampai soal kepada Allah. Itulah kunci dia. Inilah adab berguru. Guru maksud saya di sini murabbi, terima didikan, terbiak. Dan yang keempatnya, izin guru. Ada setengahnya tak sabar, guru meninggal terus angkat dirinya sebagai mursyid. Maka itu syaitan, bukannya mursyid. Hati-hati. Ada yang tidak ada sanad langsung dengan pertanyaan orang-orang terdahulu, cuma bermimpikan Nabi Allah Khidir, hanya bermimpikan Syekh Abdul Jalani. Dia tak tahu apa takwil mimpi tersebut. Terus mengkhabarkan dapat berita daripada langit, daripada Jibril alaihi salam. Hati-hati. Sesat dia melumpur, tahan boleh jumpa jalan keluar. Sesat dalam kerohanian, dah mengaku Tuhan, mengaku Nabi, kekal dalam neraka, takkan keluar selama-lamanya. Bahaya. Kalau guru yang kita, hatta kalau dia bertarekat benar, ada sanadnya sekalipun, kalau dia asyik hanya berkhayalkan mimpi kasyaf, bisikan, ilham, akhirnya benda itu pun, ilusi itu berlaku pada anak murid juga. Akhirnya anak murid semua terus menuju kepada ilusi, mimpi, kasyaf, karamah, tak jumpa Allah, terhenti setakat itu. Inilah betapa sulitnya perjalanan orang salih pada Allah. Bukan kasyaf. Para wali Allah takut kasyaf. Dia beri kasyaf, tak nak kasyaf. Dia beri keramat, segan. Para wali Allah, kalau orang tahu dia itu ada karamah, bagaikan anak, bagaikan orang perempuan, betapa malunya kalau orang tahu dia haid. Macam mana perempuan kalau orang tahu dia haid? Segan, segan. Begitulah para wali Allah. Orang tahu dia karamah, segan dia. Kasyaf, tak nak kasyaf.
Tapi kita baru beli tasbih, tak bayar lagi. Kasyaf bila kasyaf? Belum bayar lagi tasbih dah rasa macam nak kasyaf. Jangan cuba berilusi, membayang-bayangkan. Apabila kita imaginasikan dan ilusi itu, dia boleh datang, memang dia datang. Nak cahaya-cahaya, nak macam berasa macam ada permukaan hijau, berada di arasy Allah Ta'ala, di Sidratul Muntaha, di syurga. Ilusi itu akan datang, benda itu, bayangan-bayangan tersebut. Akhirnya kita terpegun dengan bayangan-bayangan ataupun angan-angan itu, jelmaan-jelmaan dalam mimpi ataupun dalam ilham kita itu. Tetapi itu bukan Allah. Jangan dimimpi-mimpikan, jangan diminta-minta benda itu. Itu ujian bagi orang saleh. Kita hanya nak temu dengan Allah, cari Allah. Kalau Allah dah bukakan kasyaf, memandang benda yang gaib, itu hanya menyatakan Allah tu maha berkuasa, Dia lah yang maha hebat menciptakan alam kasar dan alam gaib. Dah, setakat itu saja. Sekarang itu saja. Hati-hati, hati-hati. Perjalanan ini cukup sulit. Kerana sulit itulah berhadapkan pada murabbi, mursyid tersebut. Ini dia. Saya bertanya pada Syekh Al-Mudin, kadang-kadang murid orang mengadu, memberitahu dia mimpi itu, mimpi ini, nampak itu, nampak. Dan saya juga memiliki kawan sahabat-sahabat dan ramai seperti ini juga. Nampak itu, nampak ini, mimpi itu, mimpi ini. Ustaz saya mimpi, Ustaz marah saya. Baguslah kena marah dan belajar malas. Saya tanya dengan Syekh Al-Mudin, bagaimana nak hilangkan penyakit seperti ini? Sebab kebanyakan orang awam yang tinggal benda ni. Orang berilmu tidak. Ustaz nampak apa, Ustaz? Tak nampak apa. Pernah orang di Indonesia lagi pula, kalau ilmu sakti ni memang dicari-cari. Kalau kiai itu ada kelebihan nampak sakti, keramah dia sikit, oh itulah yang disama-sama dicari-cari. Pernah orang bertemu dengan Syekh Al-Mudin, Syekh, saya rasa macam apa, nampak pangkat macam mana, cahaya-cahaya apa nampaknya. Kamu ni gila. Kamu berzikir untuk apa ni? Untuk Allah ataupun untuk cahaya tersebut? Cahaya itu kan makhluk. Kasyaf tu makhluk, ilham tu makhluk, keramat tu makhluk, ciptaan Allah, syurga tu makhluk, pahala tu makhluk. Cari Allah, fokus pada Allah, hanya Allah. Itulah masalah kita. Sampaikan dalam tarekat, isu mencerita tentang keramat, tentang alam ghaib, ilham, mimpi dan sebagainya, asyik hinggakan orang-orang awam tinggalkan fiqh kerana daripada fiqh. Sebab apa? Dah perasaan-perasaan pegang tasbih jadi wali. Dia tipu. Hati-hati. Hati-hati. Setelah dapat izin guru, barulah dipanggil mursyid, murabbi. Ini mungkin belajar di pondok kuat, Masya Allah, tahu Quran Sunnah syariatnya, fiqahnya mantap. Memang akidah sunnah wal jamaah, guru Quran sunnah jamaah, Masya Allah, dia pun ahli sunnah jamaah juga. Dan memang duduk waktu terbiah guru, tetapi tak diangkat sebagai, tak diberi izin untuk guru, dah cukup. Biar sampai mati pun jadi murid. Maka kalau guru dah meninggal, maka murid ini yang duduk waktu terbiah guru yang belum selesai lagi terbiahnya itu, cari guru lain untuk duduk berterbiah juga, walaupun janggut dah putih sekalipun. Duduk cari guru. Sebab perjalanan kita belum selesai lagi dengan Allah. Ada ni pula hanya di pondok, hanya di madrasah saya belajar fakih tentang Quran dan Sunnah. Memang belajar kitab Sunnah Al-Sunnah wal Jamaah juga, tetapi tak duduk bawah guru. Habis sekolah Arab, masuk ma'had, habis ma'had, masuk kolej, masuk universiti, balik terus mengajar. Lepas tu ditanya, Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang zikir menari? Haram, Nabi tak buat. Dalam tarekat, sebab apa jawab begitu? Sebab dia hanya membaca teks, membaca kitab, tapi tak pernah duduk buat terbiah dan tak pernah pun berzikir. Sebab itu tak ada sezauk.
Kalau zikir macam rasa sejuk, dia rasa yang zauk, dia rasa dia boleh pergi pada Allah, pun syirik juga. Kita tak mampu pergi pada Allah. Ingat Allah mampu, kita tak mampu ingat Allah. Tetapi Allah lah yang memperingatkan dirinya di dalam lidah hamba. Lantaran itu hamba diberi kekuatan untuk ingat Allah. Sebetulnya Nabi mengajar doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Kita tak mampu ingat Allah, kita tak mampu merujuk pada Allah, tapi Allah lah ambil kita, jemput dekat dengan dia. Lemah, hamba lemah. Dalam berzikir masih syirik lagi. Dalam belajar kitab al-sunnah jemaah pun masih syirik lagi. Nampak keakuan diri. Ramai yang tak duduk kuat terdahulu. Sebab itu fatwa ni pun berbeza-beza. Dalam tarekat, dia bergerak tu boleh kanan ke kiri, depan belakang. Ustaz, saya tengok di YouTube. YouTube bukan dalil, sandarannya. Macam berat-berat sampai pusing-pusing. Tanya orang yang buat tu lah, jangan tanya saya. Kenapa dia buat begitu? Pernah guru dia ijazahkan zikir berat-berat itu. Anak murid ada yang sakit juga. Jadi yang lihat anak murid yang sakit, lihat guru dia itu datang-datang sujud kat kaki guru. Mungkin anak murid itu nak cabut duri yang ada kat baju gurunya. Nampak begitu, sujud dia katanya. Jadi kita tak boleh melihat YouTube itu terus memberi hukum terus. Ini orang sufi ini syirik pada Allah Ta'ala sebab sujud pada kaki gurunya. Itu murid yang sakit, tak pernah guru tarekat suruh sujud pada kakinya. Tapi padahal ada dalilnya, sahabat-sahabat buat dengan Nabi macam mana. Tapi tak apalah. Kalau semata-mata lihat orang letak kepala bawah, punggung ke atas dah kata syirik, bermakna Pak Imam syirik sebab sujud depan mimbar. Saf nombor pertama syirik, khurafat, bid'ah sebab sujud belakang imam. Saf kedua pula syirik sebab sujud belakang saf pertama. Jadi syirik belakang kita ni tak pernah ada perjalanan sufi itu menganggap syekh itu sebagai Tuhan, tak ada. Tak ada. Kita kan sayangkan anak kita pun cium daripada kepala sampai kaki. Syirik. Cium kaki anak. Tak syirik. Seorang anak yang rasa sangat bersalah pada ibu dia, peluk ibu dia, ibu tak ampunkan, peluk sampai turun ke punggung, turun ke lutut, cium kaki ibu dia. Syirik anak ni? Mana syirik? Cium kaki ibu syirik? Tak. Kalau syirik, komen tu sujud bawah kereta, jadi syirik. Hari-hari sujud bawah kereta, komen tu syirik. Jadi saya buat perkurungan ini sekadar Quran dan Sunnah, Atiqah dan Sunnah Jemaah, dan tidak duduk berdahulu pun tak layak dengan murabi. Kalau sekadar cari pena, belum lagi lah. Pena rencana itu belum lagi. Walaupun bukan murabi sendiri pun, murabi pada nama sekarang ni orang meletak murabi itu dah macam akih kacang goreng. Murabi. Allah. Murabi itulah guru yang mana mengubah sifat kehaiwanan anak muridnya itu kepada jiwa insan hingga kenal Allah. Lepas kenal Allah, selesai kerja mudah, dia bawa dari sendiri sampai Allah, sampai bermakrifat, sampai arif billah. Itu dia tugasan dia. Dah sampai dah, dia sebut dengan Allah, dia sebut anak murid dia tak sebut dengan orang, tak sebut. Tak pernah dia berinteraksi dengan orang lain, dia hanya berinteraksi dengan Allah saja. Murid dengar, tak dengar, derhaka terpulang. Tugas dia hanya bawa pada Allah. Tapi zaman kita ni lihat adanya ramai buat pada diri dia sendiri. Hatta guru silat pun nak ngaku musyrik juga, mursyid juga. Kalau budak buat terbiak guru, belum lagi setelah dapat izin. Dia 3-4 syarat. Dan kita pun pernah tuan-tuan buka PBD ni, antara kena guru murabi itu atau mursyid itu, dia sendiri berpegang pada sunnah wal jamaah. Dia pada Quran, dengan Quran dan sunnah tak lari syariatnya, akidah sunnah wal jamaah, mendapat terbiak guru dan izin daripada guru.
Sampai situ yang kita baca ini Al-Quran. Menumpukan perbahasan ilmu kalam pada peringkat yang halus-halus, jadi di kalangan orang kepada sesalim. Sesalim ini orang yang berkesalahan suluk-suluk, bahwa salikun, orang yang berjalan menuju pada Allah. Maksudnya rohani dia itu yang berjalan menuju pada Allah, walaupun duduk melumpuh sekalipun tak ada mana, tapi hati terus berjalan menuju pada Allah. Jadi memang pada masa salim orang sufi itu dia tidak banyak berbahas, tidak banyak berdebat, sebab hati dengan Allah. Khilaf mazhab tak masalah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, hatta Wahabi Syiah pun ya dah tahu, dia sudah berada takdir itu. Aku dah takdir semua jemaah, dia takdir itu dah. Datang bukan minta hujah, beri hujah, nak dengar tak dengar dah. Kita tidak, kalau boleh cincang-cincang orang lagi, perang habis-habisan. Rupa-rupanya perangannya sama. Sana aku, sini pun aku juga, cuma labelnya, nama dia berbeza. Sini puak ni Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tabiatnya, rangannya sama. Aku juga. Yakni orang yang mau mengucikan diri untuk menjadikan mukmin yang mencapai kesempurnaan agama, dia hanya perlu kepada golongan ulama tertentu demi menjaga musnah agama, tapi bukan untuk dibahaskan secara terbuka dalam masyarakat ataupun orang awam. Jadi benda yang sulit dalam kerohanian, dalam tauhid ini, itu bicara dengan ulama yang mana mereka dah layak untuk berbuat bicara tentang itu. Ada begitu orang awam ni tak sampai ke situ, dengar pening kepala gitu je. Sebab itulah timbullah masalah tentang wahdatul wujud. Hatta orang yang tak mengambil jalan ini, tak duduk bawah terbiah guru ini, dia hanya Quran Sunnah syariatnya sahaja, hanya pandai baca kitab Arab semata-mata, mengaku dia Ahlussunnah Sunnah Jamaah, tetap juga mereka memfatwakan mengatakan ilmu Arabi halal, sisi jenak, kafir. Sebab apa? Mereka cuma menterjemahkan wahdah wujud, kesatuan dengan Allah, bersatu dengan Allah, faham pada istilah, pada akal. Akal ni nakal. Wahdatul wujud itu satu zauqi, feeling bersama Allah. Sebab itu orang sufi, wahdatul wujud dipanggil wahdatul syuhud, satu dan memandangkan pada Allah. Sebab itu Sayyidina Bilal dia empatkan batu dia sebab apa? Ahad satu je, sebenar Allah lah. Ya. Perbezaan orang syariat dengan orang hakikat. Jadi sebab itu orang sufi mengharamkan, kami mengharamkan orang awam membaca kitab-kitab kami. Sebab apa? Orang awam baca dia faham pada akal, bukan dengan zauq. Nak dapat zauq itu dengan bimbingan guru. Hancurkan ketuhanan diri itu dari hamba sebenarnya hamba, zahir batin, serahkan diri kepada guru. Barunya boleh berjalan, baru akan merasa kemanisan kerohanian tersebut dengan zauqi, bukan dengan akli. Hatta berlaku perkelidahan memahamkan masalah ini di kalangan orang alim. Lihat perjalanan macam mana. Dalam hal ini Imam Ghazali rahimahullah taala mewajibkan sekadar mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah dan harus bagi Allah. Itu dalam ilmu pengajian ilmu tauhid. Sebagaimana digariskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sifat 20 bukan mazhab baru dalam akidah, ianya hanya satu kaedah pembelajaran yang disusun oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah agar mengetahui dengan mudah sistem pembelajaran. Kalau orang tanya, Nabi ada 20 sifat ke? Dia kata tidak. Jawabkan tidak. 99 pun tidak. Lepas tu Nabi pula, Allah ada berapa sifat? 20 sifat. Bukan 20 sifat. 99 pun tidak juga. Tapi Allah sifatnya macam mana? Jamalat, kamalat, indah dan sempurnanya. Tak. Hanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Hanya belajar sifat 20 ni. Hanya sistem pembelajaran nak melepaskan orang awam yang namanya mukallaf, dia faham 20 ini. Kalau faham, lepaskan daripada sebarang syak bersangka, ragu-ragu tentang Allah. Bermakna datang saja lintasan daripada dalaman ataupun luaran, kita dapat benteng ini, kita tak beranjak dah. Allah duduk kat atas, tidak. Di bawah, lagi tidak. Dekat tu macam mana? Dekat tidak dekat.
jauh, tidak berenggang. Tapi kerana zat kunhi zat inilah zat yang tadi diketahui pada hakikatnya. Jangan bicara tentang zat Allah, bicara tentang penciptaan Allah. Dalam penciptaan itulah dilihat zat Allah diterjalikan. Boleh nampak. Tengok alam ini, jangan lihat kosong. Nampak kuasa Allah, nampak kehendak Allah. Seorang ibu duduikan anak, nampak siapa? Sifat siapa? Kasih sayang itu. Kasih sayang itu sifat Allah. Dia yang menaruh rahim, dia yang menaruh rahmat. Maka Allah terjadikan pada penciptaan ini akan sifat-sifatnya. Nak menyatakan apa? Diri itu, dirinya sendiri. Untuk Allah itu dikenali, dirinya dikenali. Kenal Allah. Itu bicara orang sufi terus kepada Allah. Dia tak banyak banyak kepada Allah. Tapi kalau tidak Allah, siapa lagi? Kullu min indillah. Setiap satu itu daripada Allah. Itu hakikatnya. Kata ikhtiar kita, usaha kita pun tak ada ikhtiar, usaha mereka Allah ciptakan. Ya. Jadi biar jangan terus mendakwa Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dalam akidahnya masih qadariyah lagi, tempat kuasa diri. Itu halus penyakit itu, syiriknya. Tidak ada sampingan kebersamaan Allah, zikir ma'iyah tak ada, muraqabah tak ada, musyahadah tidak ada. Menolak fahaman sesat seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan Mujassimah. Itu nanti bicara akan datang. Mu'tazilah ni satu golongan lebih kuat pada akal. Qadariyah lihat pada kuasa diri, Jabariyah pada serah bulat-bulat tanpa ada kaitan dengan usaha ikhtiar. Mujassimah mengorgankan Allah, menganggotakan Allah, dan lainnya yang begitu hebat berkembang selepas jenazah sahabat radhiyallahu ajma'in. Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala mengajak umat kembali pada akidah salaf dengan sistem pembelajaran ilmu tauhid teratur untuk memudahkan kefahaman. Jadi daripada Abu Hasan Asy'ari dalam Muslim Maturidi dan sebelum mereka itu semuanya dauqi, syuhud. Tiba zaman mereka saja manusia sudah banyak bernakal. Kenapa ya, macam mana ya, macam tu ke, apa nak jadi, Allah mengeluh kesah manusia tu. Maka untuk fahamkan umat, maka dua tokoh ulama ini pun keluarkan isi kandung daud mereka itu. Cuma dipikirkan bagaimana nak cari istilah yang sesuai agar akal manusia boleh terima. Maka jadi sistem pengajian akan dia sifat dulu. Memang kalau bertanya golongan bertanya, Nabi ada sifat apa? 20 ke 99? Nabi Asy'ariyah ke atau Maturidiyah? Tentu bukan dua-duanya. Lepas tu kenapa kamu buat itu? Sebab kedua-duanya itu wujud selepas Nabi. Mereka hanya menyusun cara kaedah pengajian, pembelajaran supaya orang awam belajar boleh faham. Tapi itu pun tak faham juga. Memang tak faham setelah kita datang dalam keadaan cawan dah penuh. Bila gelas dah penuh, nak tuang lagi? Tak boleh dah, dah cukup satu dah. Kita datang dan gelas terlungkup, nak cuba air? Tak boleh juga, dah terlungkup. Duduk-duduk dia dah tak terima dah. Tak, Allah tak buka. Ataupun duduk-duduk dah penuh dah, cukup sekarang tu saya cukup faham. Jadi air ni tuang dulu kat luar, simpan dulu kat luar tu, masuk saja dalam majlis kosong. Jahil, Allah yang kaya, Allah yang berilmu. Baiklah, kalau begitu dah tengok cawan ni kosong, bekas ni kosong, baiklah, kalau tu curah, datang besok curah lagi, sampailah bermakrifat betul dengan Allah Ta'ala. Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala mengajak umat kembali kepada akidah as-salaf dengan sistem pembelajaran ilmu tauhid teratur untuk memudahkan kefahaman. Apa yang tadi zaman sahabat ada kaedah pembahasan, sedangkan dasar akidah pemegangannya adalah sama sahaja. Begitu juga sistem tata bahasa Arab seperti ilmu nahwu, sharaf dan ilmu fiqh. Memang zaman Nabi tak ada pengajian ilmu seperti ini. Kaedah mensahihkan hadis dan sebagainya, semuanya dari zaman sahabat. Tetapi ia adalah satu sistem ilmu yang penting untuk kita umat kemudian agar mudah memahami ilmu yang dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf tuan-tuan mulia kerana memandangkan bicara kita di sini. Dan mudah-mudahan pada pengajian akan datang apa-apa pun kita info dalam WhatsApp kan. Kita tidak ada tarikh tetap,
tidak ada hari yang tetap. Kita ni bergantung pada yang tetapnya setengah-setengah tu yang tetap. Hari bila, tarikh bila, wallahu a'lam bissawab. Atau gantung masa sajalah. Jadi tentu ada standby lah. Yalah, kata nak tentera Imam Mahdi kan. Tentera Imam Mahdi kan standby tu. Bunyi syarat jihad, itu je. Ini dah terbiah nama dia. Anda kan satu terbiah je lah. On call je, hantar WhatsApp, datang. Ambil ruang masa, mudah-mudahan. Apa yang kita pelajari ini, kita bincangkan ini adalah bukan daripada saya, tapi daripada guru-guru kami. Kerana mereka duduk buat terbiah guru dan mendapat terbiah guru kerohanian mereka. Mudah-mudahan kita dapat percikan, terbiah dan percikan orang-orang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana doaina innaka samiul alim wa tub alaina ya innaka Ibrahim. Allahumma al-haqqa warzuqna ittiba'ahu ijtabah. Allahumma na'udzu min ilmin nafa' wa min ilmin yakhsha' wa min al-faqr wa asma' Allahumma faqihna fid din wa lam tuhmika ya ar-rahman. Allahumma zunna haqqi tahir al-ma'rifah wa haqqi al-shahl wal muraqabah wa haqqi al-'ilmi wal 'amal wal wara' wa al-khuf minka wa ikhlas ya karim ya rahman rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi subhanaka wa ta'ala amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa syukur anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.